Baik, mungkin menarik juga lah Tok ya, kalau kita mulai dulu dengan perbincangan ini dengan istilah Khawarij dan juga Takfiri itu sendiri. Saya sendiri pun ingin mengetahui dalam bahasa yang mudah lah sebenarnya Datuk, apa yang dimaksudkan dengan Khawarij dan juga Takfiri ini sebenarnya Tok? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat perkataan Khawarij ini daripada perkataan keluar. Keluar, okey. Iaitu sedang elok dalam satu kelompok yang cantik, tiba-tiba keluar. So bila keluar itu sudah tentunya meninggalkan yang induk, yang asal, yang cantik tadi. Kalau kita lihat peristiwa Khawarij ini, elemen-elemen itu telah disebutkan oleh Nabi SAW. Tetapi kelompok itu mula-mula establish ialah selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Dia mulanya simple saja. Kumpulan ini dikatakan mereka ini adalah qurra, orang yang menghafal Quran dan menguasai Al-Quran. Tetapi kebanyakan mereka daripada kelompok orang Badui. Orang pendalaman, maknanya orang Badui itu. Tapi mereka menghafal Al-Quran tapi tidak cuba menguasai keterbatasan mereka tentang suasana keilmuan, suasana orang kata suasana politik semasa ketika itu, kemasyarakatan dan sebagainya. Mereka hafal Quran. So, satu ketika memeranjatkan ketika Nabi sedang mengagih-agihkan hasil rezeki yang Allah bagi kambing di Ju'ranah, ataupun orang Melayu sebut Ja'ranah. Ketika agih-agih, tiba-tiba dia menegur Nabi dengan mengatakan teguran yang memeranjatkan Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, a'dil. Ya Rasulullah, berlaku adil lah. Seolah-olah dia nak mengatakan Nabi tidak adil dalam pembahagian itu. Nabi tegur. Nabi kata, kalaulah aku ni bukan adil, siapa lagi yang lebih adil lagi? Sebab Nabi yakin bahawa pembahagian itu mengikut apa yang sepatutnya. Lalu Sayyidina Umar pun keluar pedang nak pancung sebab tidak hormat pada Nabi. Nabi tegur, jangan. Sebab Nabi kata mereka ini ada pengikut. Dan malah kalau saya cantumkan beberapa hadis, di sana Nabi tunjukkan belah Iraq akan lahir satu kelompok yang akan membanding-bandingkan ibadah kamu lebih baik, ibadah kami lebih baik pada kamu, solat kami lebih baik, solat ke puasa. Seolah orang mereka lebih baik, mereka hafal Quran tapi tak masuk dalam jiwa dan hati mereka, dan akhirnya mereka akan keluar daripada Islam dalam keadaan yang berbondong-bondong, laju keluar. So kelompok ini akhirnya selepas Nabi wafat, rasa tidak puas hati pada Nabi itu ada, dan mereka mula membanding-bandingkan dan akhirnya bercantum dengan beberapa kumpulan-kumpulan munafik yang lain, sehingga kita nak kategorikan mereka munafik ataupun apa tu mula-mula susah. Sebab idea itu hasil daripada ingin protes, kata tak betul, salah, semua orang salah, hingga Nabi pun dia kata salah. Sebab itu kita kena kontrol. Bila kita rasa beza pandangan, kena kontrol. Tapi akhirnya kelompok ini membesar, berkembang, dan akhirnya dinamakan Khawarij. Kalau kita tengok definisi ulama, saya tidak mahu terlalu akademik, tapi sekurang-kurangnya kalau kita tengok Imam Muhammad Ibnu Abdul Karim Syihristani, dia mengatakan setiap yang keluar kemudian menolak pemimpin yang telah disepakati. Ini definisi moden. Setiap mereka yang keluar menentang pemimpin yang telah disepakati oleh jemaah ketika itu yang teramai. Pemimpin yang dah establish, akan ada kelompok yang membantah, dan itu satu definisi. Tapi kalau kita tengok Imam Nawawi, dia mengatakan asalnya sekelompok ahli bid'ah yang mereka berpegang kepada sesiapa saja yang buat dosa besar, yang berlaku maksiat, mereka mengatakan itu ahli neraka. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, selagi mengucap kalimah syahadah, beriman dan sebagainya, kalau buat maksiat juga berdosa dan dihukum dan akan balik ke syurga semula. Tapi mereka kata orang yang bermaksiat dosa besar itu kafir. Mereka mula mengkafirkan, dan mereka akhirnya menjadi satu kelompok yang menyusahkan ummah pada ketika itu dan pada beberapa zaman selepas itu. Selalunya Datuk ya, ialah kita nak istilahkan kumpulan ataupun golongan ini, ada yang mengatakan bahawa mereka ini mungkin apa yang disebut sebagai
tak tahulah sama ada kerana mereka yakin, mereka begitu percaya bahawa apa yang mereka ketahui itu mungkin daripada apa yang mereka perolehi daripada Al-Quran itu sendiri. Apakah itu yang sebenarnya memberi mereka pemikiran sehingga mereka mengatakan bahawa hanya mereka lah yang betul sebenarnya? Itu yang sangat penting untuk kita fahami. Sebab apa? Wahyu yang diturunkan oleh Allah menjadi sumber ilmu, dan kita kena beriman dengan ilmu itu. Tetapi tafsiran terhadap ilmu itu, dia dah mula masuk elemen akal. Maknanya pemikiran manusia. Keaslian itu datang daripada Allah, tetapi, dan kita kena beriman dengannya, tetapi memahami, mengikut tafsiran-tafsiran yang tertentu, dia dah mula penggunaan akal. Dan Islam sangat menghargai penggunaan akal. Sebab apa? Kalau tidak menggunakan akal dalam memahami wahyu, maka dia boleh lari juga. Tetapi bila kita dah bercakap pasal akal, kita tidak boleh ta'assub dengan akal kita itu. Kekal kita beriman pada wahyu Allah, kekal kita beriman pada Nabi SAW dan hadis-hadisnya, tetapi pemahaman kita dan pemikiran kita itu, yang kita katakan sangat penting, tapi kita tidak boleh ta'assub dengan pemikiran itu. Sebab barangkali ada ulama' lain mempunyai kefahaman-kefahaman lain. Ada orang lain mempunyai kefahaman-kefahaman tertentu yang kita boleh raikan. Tetapi ketika kita telah mula mengatakan kita sahaja benar mengikut akal kita, maka ketika itu berlakulah apa yang dikatakan ta'assub, apa yang dikatakan ekstrim. Sebab apa? Kita terlalu berpegang. Sebab itu dalam kita menuntut ilmu, mengkaji kajian-kajian dan sebagainya, kita sentiasa menerima untuk mengkritik, untuk memberikan pandangan berbeza. Dan ini ada pada Sayyidina Umar, bila wahyu turun, dia beriman pada ayat itu. Tapi dia kata, kenapa tidak begitu, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu? Ini melambangkan bahawa keterbukaan. Dan Nabi pun sedia mendengar apakah pandangan-pandangan berbeza yang ingin diberikan Sayyidina Umar, selagi mana Umar tetap beriman kepada wahyu itu. Ia satu seni, dan ini perlu kita jaga sebelum kita bincang lebih jauh lagi. Bila Datuk sebut tentang ketakzuban, ini pun sesuatu yang mungkinlah sebagai manusia biasa seperti saya, mungkin kadang-kadang kita sukar untuk membezakan yang mana betul, yang mana salah. Dan kadang-kadang ketakzuban itu diwujudkan kerana kita percaya dan yakin kepada apa yang disebut sebagai ini guru aku dan aku harus mendengar dan mempercayai apa yang diberitahu oleh guru-guru aku itu. Bagaimana nak mengatasi masalah ini? Sebab tu sekali lagi kita mengatakan yang kita beriman solid, percaya dan tidak ada ragu-ragu, itu wahyu itu sendiri. Dan kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Tetapi para ulama, mereka telah mula berbeza pandangan. Sebab itu kita kena dengar apa Imam Syafi'i kata, dan kita hormat Imam Syafi'i. Kita kena dengar apa Imam Ahmad bin Hanbal kata. Tapi kita hormat Imam Ahmad bin Hanbal walaupun dia berbeza pandangan dengan Imam Syafi'i. Kita sayang pada mazhab Syafi'i. Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i. Kita dengar a'immah yang lain sampai ke 12 mazhab. Kita terkenal dengan 4 mazhab. Kita macam kami yang belajar tentang perbandingan ilmu fiqh, mazhab dan sebagainya. Kita melatih orang ramai, dan para a'immah itu, imam-imam itu, mereka ketika mengajar, mereka tidak berta'assub mengatakan pandangan aku betul. Mereka berpandangan bahawa ketika itu Imam Syafi'i punya pandangan yang lain, tapi saya anak murid Imam Syafi'i, saya mempunyai pandangan yang lain. So dengan keberanian, dengan adab, dengan sopan, mereka para ulama dulu, mereka jaga tertib itu. Dan kita sebagai anak murid, bagi saya, kalau kita dengar guru, seorang guru kata, kita berpegang kepadanya dan kita bersedia untuk mendengar guru lain pada mana kita rasa kita berada dalam satu metod yang tersusun. Sebab kita nak ajar rakyat Malaysia ini keterbukaan, sebab apabila dunia makin terbuka dengan medsos dan sebagainya, kita akan mendengar bermacam-macam. Jangan pula kita tutup telinga tak nak dengar. Bagi saya, kita nak ajar rakyat Malaysia supaya ada keberanian, ada kesediaan untuk mendengar, ada kesediaan untuk reserve. Dalam bahasa kaunseling, kita kena park dulu di satu tempat supaya kita tidak terima sebulat-bulatnya. Tapi minat kita untuk terus bertanya, itulah yang akan menjadi anak kunci kepada ilmu. Kenapa? Minat bertanya. Tapi kalau kita ambil bulat-bulat telan, ia tidak cantik untuk perkembangan diri manusia itu sendiri. Bersedia untuk mendengar, bersedia untuk bertanya, dan bersedia untuk taat. Dan bersedia untuk beriman kekal dengan wahyu, dengan hadis Nabi, dengan ulama-ulama yang muktabar. Bila Datuk sebut tentang istilah terima
sebulat-bulatnya. Ini pun satu masalah yang bukan mudah sebenarnya untuk kita ketepikan. Dan selalunya mereka akan menerima sebulat-bulatnya kalau ilmu itu diturunkan oleh seseorang yang mereka anggap sebagai guru kepada mereka, dan mereka akan menerima apa saja yang dikatakan ataupun disebut oleh guru tersebut. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah ini sebenarnya? Dia, kalau soalan tadi saya merujuk kepada beberapa istilah. Pertama, kita kena sayang guru itu. Ya. Jangan tak sayang pada guru. Yang kedua, guru boleh melakukan kesilapan sebab dia manusia. Manusia biasa. Manusia biasa, dia boleh melakukan kesilapan. Dan kita pula kena ada semangat tidak menghina guru. Ya. Kita dengar pandangan lain daripada guru lain, kita terus kata, oh ini best. Kita hina guru tadi. Manusia dia terbuka begitu, Syarqawi, kan? Kita kena bersedia untuk itu. Tetapi kita kena ada satu guru yang kita pilih. Guru yang kita tidak boleh, maksudnya sekejap guru sana, sekejap guru sini, sekejap sini, kita tidak akan tersusun. Kita nak ada seorang guru yang mursyid, yang boleh membantu kita, tapi kita yakin bahawa guru mursyid itu bukan maksum, dia bukan tahu segala-galanya. Kita dengar-dengar, kita rujuk pada dia. Kemudian dia bagi pandangan yang sama, pandangan yang baik, kita dengar lagi, kita hormat. Dan inilah yang akan melatih rakyat Malaysia, orang-orang Islam di Malaysia terbuka dalam menerima. Kita kekal dengan mazhab Syafi'i. Tapi apa salahnya kita dengar pandangan lain? Kita kekal dengan Imam Al-Ghazali dari segi tasawuf. Apa salah kita dengar orang lain? Betul. Kita kekal dengan Abu Hasan Asy'ari dan juga Maturidi dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi apa salahnya kita mendengar pandangan-pandangan lain dan kita kekal dengan pegangan yang kita katakan tadi? Ia akan menyebabkan rakyat Malaysia semakin naik. Man yuridullah bi khairan yufaqihu fi din. Barang siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepadanya, Allah akan bagi dia faham pada agama ini. Dan akhirnya agama ini mudah sebenarnya untuk difahami. Betul. Satu lagi persoalan juga yang saya nak dapatkan pencerahan daripada Dato' Hasanuddin. Bila kita bercakap tentang guru, okey, kita terima hakikat bahawa mereka seolah-olah kita anggap sebagai the figure dalam persoalan yang sedang kita bincangkan ini. Tetapi mereka juga ada kelebihan sebenarnya untuk mempengaruhi pengikut, pengikut mereka lah. Jadi golongan mana yang mungkin akan menjadi mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang dilontarkan oleh guru-guru tersebut, walaupun pada hakikatnya apa yang diberitahu, apa yang dilontarkan, apa yang diajar itu adalah sebenarnya salah. Selaku yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, saya mempunyai satu tanggungjawab yang besar. Antaranya kita nak bantu para pendakwah, para ulama, para asatizah, maknanya bawah sikit daripada ulama tu ustaz-ustaz lah kan, asatizah. Maknanya kita nak membantu mereka supaya mereka dapat mengawal diri ketika menyampaikan ilmu. Kerana bila mereka menyampaikan ilmu, orang yang awam, yang tak tahu pasal ilmu itu akan merasa kagum dengan kita. Na'udzubillah. Bila kita merasakan yang mereka kagum dengan kita, akan lahir sifat-sifat yang tak cantik. Ujubnya, rasa bangga diri, rasa, oh aku didengari oleh anak murid aku, rasa takaburnya, mula datang penyakit-penyakit itu. Barangkali kita ada ilmu, tetapi kita menyampaikan itu bila orang tepuk tangan ataupun bila orang takbir, Allahu Akbar, dia akan menyebabkan kita meninggalkan asas yang cukup penting. Kejernihan hati, ilmu tasawuf, tak kira pada manhaj mana sekalipun, akan datang penyakit-penyakit hati. Sebab aku selaku YDP Yadim, soalan ini saya jawab untuk teguran saya kepada asatizah dulu, pada teman-teman ulama dan para pendakwah. Sebab bila kita bercakap, orang akan tenganga mendengar dan ketika itu akan datang penyakit. Apatah lagi kalau kita diberikan envelope yang agak tebal daripada yang lain-lain. Ini semua penyakit-penyakit. Saya percaya asatizah kita, ulama kita jernih hati mereka. Tetapi sebagai pengingatan berdasarkan soalan yang Syarqawi bagi, dengan kasih sayang, saya memberikan nasihat pada diri saya dan teman-teman asatizah, ulama dan sebagainya. Bagi anak murid pula yang sedang belajar, kita kena percaya bahawa guru-guru itu ikhlas. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, tekanan-tekanan tertentu, barangkali dia ada melakukan kesilapan. Kita kena sayang pada ilmu guru kita. Kita kena hormat pada guru kita. Tapi sekali lagi, guru itu bukan maksum. Yang terdedah kepada kesilapan dan kesalahan, yang terdedah kepada salah faham terhadap apa yang dia baca. So, dalam keadaan ini, bila kita imbangkan, kita didik masyarakat untuk terus mendengar, untuk terus mencari ilmu, untuk terus thiqah kepada guru, jangan hina ulama dan sebagainya, kita didik mereka.
Tapi waktu yang sama para ulama, para asatizah, para pendakwah pula jangan salah gunakan kasih sayang, hormat, fiqah ataupun kepercayaan diberikan oleh orang awam kerana takut-takut dengan tak jaga hati itu, walaupun kita menyampaikan ilmu, kitalah yang masuk neraka dulu. Nauzubillah. Bila Ustaz sebut tentang golongan apa yang kita sebut sebagai ulama, kita sebut sebagai pendakwah, kadang-kadang saya masih merasa bimbang juga sebenarnya kalau kita lihat perkembangan terkini. Kita tak boleh nafikan hakikat sebenarnya, Datuk, ya, bahawa begitu ramai sekali guru-guru, ulama-ulama dan juga pendakwah-pendakwah yang berusaha sebenarnya untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan berlandaskan kepada kitab suci Al-Quran itu sendiri. Tetapi untuk meyakinkan orang ramai, meyakinkan masyarakat, itu bukan satu tugas yang mudah sebenarnya. Walaupun kita mengakui barangkali ialah pihak Yadim sendiri boleh menganggap bahawa pendakwah dan guru ini salah sebenarnya dari segi dakwah dan apa yang disampaikan. Tetapi nak meyakinkan pengikut-pengikut itu bukanlah satu tugas yang mudah sebenarnya. Apa yang perlu Yadim lakukan sebenarnya? Sebab itu Yadim ialah sebuah yayasan dakwah. Dia bukan badan otoriti bagi pihak kerajaan. Dia tidak ada kuasa penguatkuasaan. Sebab itu kita menghormati teman-teman yang ada otoriti, agensi-agensi jabatan kerajaan itu. Tapi Yadim memilih untuk cari jalan tengah, untuk memujuk, untuk berunding, negosiasi dengan para asatizah dan juga NGO Islam yang berbeza-beza di luar sana. Betul. Yadim membukakan satu track untuk mereka datang, berbincang, berunding untuk memastikan seruan mengajak pada Allah itu menjadi lebih utama daripada kita bergaduh tentang perbezaan-perbezaan. Yadim cuba melakukan tugas itu dan juga kadang-kadang ia akan dilihat agak terbuka. Tapi bagi saya itu sangat penting. Perbezaan mazhab, kita dah katakan 4 tadi yang mazhab Syafi'i semua itu, kami tegas dengan itu. Tapi kami sedia berunding dengan mereka supaya asatizah yang berbeza pandangan tidak menyerang sesama mereka, sesama ulama, sama pendakwah di khalayak ramai. Kita kena ada satu bilik khas untuk berbincang perbezaan tadi, supaya kita tidak menyebabkan teman-teman di luar sana pening kepala, bimbang dan juga risau tengok apa yang berlaku. Malah teguran-teguran ini telah disampaikan kepada saya oleh duli-duli yang Maha Mulia, Sultan Selangor, Sultan Perak, Sultan Terengganu, Sultan Pahang itu sendiri, mengharapkan supaya kawal para asatizah ini supaya menjaga. Sebab tu kalau saya lihat ceramah-ceramah akhir-akhir ini, kadang-kadang saya tidak mengatakan semua, keluar perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Tapi bila saya sebut macam ni, saya minta orang ramai, para penonton, jangan pula menghina ulama dan asatizah. Saya tidak senang begitu. Tapi saya selaku yang di-Petua Yadim, saya berhak untuk menegur asatizah yang kalau ceramah kat masjid, kat surau, dalam YouTube, dalam medsos yang lain, kadang marah audiens tu. Orang yang datang masjid tu baik-baik. Tapi kadang dia marah, dicabar. Hei, siapa kamu tahu tak? Menjerit sana. Ini perlu ditegur dengan kasih sayang. Sebab apa? Kesibukan dengan benda-benda itu akan menyebabkan jauh. Dan orang ramai, bila kita buat teguran ini, jangan pula tengok ustaz, ustaz tu inilah yang dimaksudkan oleh YDP Yadim. Na'uzubillah. Kalau kita baca surah Tabbat Yada Abi Lahab bin Watab, kisah Abu Lahab tu, Allah murka dan Allah laknat dia. Jangan pula kita dia itulah entah-entah Abu Lahab, entah dia itulah, katakanlah entah-entah aku ada ciri Abu Lahab. Nauzubillah. Ini yang kita nak, ilmu itu memberi kesan kepada kita. Bukan kita dengar teguran seperti itu YDP tu maksudkan itulah, dia maksudkan ustaz tu. Ustaz tu macam, nauzubillah, jangan macam tu, jangan macam tu. Jadilah penonton yang terbuka fikiran. Bila kita memberi teguran kasih sayang pada asatizah dan ulama, kita memberi teguran dengan kasih sayang. Dan inilah yang diharapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berlaku isu Ashabul Kahfi yang barangkali jadi satu perbahasan tak lama dulu. Tapi Datuk Seri Anwar merasa bangga apabila para asatizah, ustaz-ustaz daripada aliran mazhab yang lain pun memberikan satu penerangan dan teguran yang bebas kasih sayang. Dan Datuk Seri Anwar melarang orang untuk mengutuk ustaz yang memulakan isu itu. Ini menunjukkan bahawa kita mempunyai keterbukaan
Dan kita tidak mahu, sebab budaya ini kalau kita mula protes sana protes, dia akan akhirnya ada elemen-elemen takfiri yang boleh kita bincangkan nanti, yang sebenarnya protes menolak orang tapi kadang-kadang jadi lebih jauh daripada itu. Dalam bahasa yang mudah Datuk ya. Apakah Datuk merasakan bahawa kalau pemikiran secara Khawarij dan juga takfiri ini dibiarkan berleluasa sebenarnya, suka ataupun tidak, ianya akan membawa perpecahan di kalangan umat Islam sebenarnya, Datuk? Sebenarnya saya percaya barangkali tajuk ini dibawa pada malam ini, dia bukan untuk sekali lagi menuding jari siapakah itu yang dimaksudkan, siapakah itu, na'udzubillah. Tujuan kita bawa ini sebab kita takut elemen-elemen yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, protes, membantah dalam keadaan tidak dapat mengawal diri. Agama ini adalah ad-dinu nasihah. Agama ini beri nasihat, memberi teguran. Dan dalam negara kita, negara yang bebas, sistem demokrasi, berparlimen, semua orang berhak untuk memberi pandangan berbeza. Tetapi jangan pula bila memberikan pandangan berbeza itu, kita terbawa-bawa sehingga kerja kita setiap pagi, petang, siang, malam nak cari apa salah orang itu. Apa salah kumpulan itu. Apa salah jiran kita kalaulah kita berjiran. Nak cari salah aja. Itu mula datang penyakit. Tidak salah kalau kita nampak ada kelemahan, berikan teguran. Tidak salah kalau kita nampak satu pandangan berbeza, berikan pandangan kita. Tetapi apabila dia telah menjadi suatu ketagihan, nampak je muka tu, apa aku nak cari salah dia, apa aku nak cari salah dia, itu mula datang penyakit. So kita tidak mahu rakyat Malaysia tertanam dalam hati dia cari salah orang saja. Minta maaf saja kalau saya cakap macam teman-teman pembangkang di parlimen. Bila dia pembangkang, bukan bererti dia kerjanya untuk menurunkan kerajaan, kan, jatuhkan kerajaan, ataupun kalau kerajaan pula fikir macam mana aku nak jaga kuasa aku tidak terlepas. Saya cakap pasal dua-dua pihak, bukan satu pihak saja. Pembangkang fikir macam mana aku nak jatuhkan dia. Yang kerajaan pula macam mana aku nak kekalkan kuasa aku, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang. Ini juga elemen yang tidak sihat. Ketika lepas pilihan raya, marilah kita sama-sama memikirkan, kalau dah terpilih sebuah kerajaan, maka buatlah kerja itu dan sila mendengar sebarang checks and balance dalam parlimen itu. Dan bila jadi pembangkang, lihat apa sahaja kelemahan yang ada, berikan teguran, dan kalau ada kebaikan, berikan penghargaan. Maka ia akan bermula suasana harmoni. Saya sendiri tidak suka kalau dalam negara kita ni semua mengampu kerajaan yang ada. Apa negara dapat kalau hanya kipas dan mengampu? Tetapi kita nak berlaku adil, menghormati apa yang ada, kuasa yang ada, tugas dan peranan yang telah diberikan, tetapi pada waktu yang sama bersedia untuk memberikan teguran dengan kasih sayang. Kalau nak fikir nak jatuhkan kerajaan, tunggulah pilihan raya pada masa dia, dan sekiranya dalam parlimen itu cukup angka tu, ikutlah prosedur yang ada. Bila Datuk sebut mencelah, saya ingin mencelah di sini tu ya. Secara ikhlasnya tu ya, bila Datuk sebut tentang menghormati apa yang ada, ini pun sesuatu yang bagi saya cukup penting sebenarnya. Tetapi apakah Datuk melihat daripada apa yang Datuk sebut tadilah, apa perkara-perkara yang berlaku di dalam parlimen, perkara-perkara yang berlaku di luar parlimen itu sendiri, perkara-perkara yang berlaku ketika berkempen dan sebagainya, mereka ahli-ahli politik kita ni, tak kiralah daripada parti mana sekalipun, kadang-kadang buta mata, buta hati dan buta perasaan sebenarnya, kerana mereka lebih segar, lebih selesa bermain dengan politik. Sebab itu kalau tanya pada saya selaku yang di-Pertua Yadim yang tidak memihak pada mana-mana parti politik seperti yang disebutkan oleh Tuan Syarkawi tadi, saya pada mulanya tentulah saya akan mulakan untuk berdoa kepada 222 ahli parlimen itu, supaya mereka berada dalam jalan yang betul. Sama dapat hidayah ke satu perkara lah. Tetapi kita sangat mengharapkan supaya mereka semakin matang. Ini kalau kita bercakap pasal parlimen lah, kita mengharapkan mereka semakin matang. Fokus tenaga, sebagaimana titah-titah daripada dulu Yang Maha Mulia Seri Baduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Pahang dulu dan Sultan Johor pada hari ini, sentiasa memberikan nasihat dan teguran supaya perpaduan dan membina negara. Jadi sebab itu kita mengharapkan mana-mana pihak supaya sentiasa melatih diri mereka supaya mempunyai keterbukaan
kita meletakkan kebenaran lebih tinggi daripada kepentingan parti politik itu sendiri. Kecuali kalau anda sedang berkempen di luar sana, itu memang tempoh yang diberikan, kelayakan otoriti yang diberikan masa berkempen. Tapi bila kita sedang bernegara, we are talking about nation yang besar, kita bercakap pasal dalam parlimen, fikirkan ucapan-ucapan itu yang boleh membina negara, membantu menteri, supaya menteri bersikap, behave dengan betul, supaya menteri menjalankan tugas, supaya menteri merasa bertanggungjawab, supaya menteri dapat idea. Dapat idea-idea baru daripada pembangkang, dan apabila pembangkang memberikan idea yang baik kepada menteri, maka negara kita akan jadi baik. Pegawai-pegawai kerajaan yang mendengar di belakang menteri itu pun akan mendapat kebaikan dan manfaat. Tapi kalau pegawai kerajaan kata, dia ni cakap nak serang kerajaan, dia ni cakap nak puji kerajaan, dia ni cakap nak kejam pembangkang, apakah manfaat untuk negara? Sebab itu dalam konteks macam ni, asas kepada kalau kita bercakap pasal takfiri tadi, kawallah diri kita bila kita berbeza pandangan. Kawallah diri kita supaya kita boleh menghargai orang lain. Kawallah diri kita bila kita memberikan idea-idea. Dan tidak mestinya bila idea kita beri, kita rugi. Sebab apa? Nanti dia dapat nama. Kita tak dapat apa. Kita kekallah macam ni. Tidak. Sebenarnya apa yang anda berikan itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini sesuatu yang cukup menariklah. Saya pun dapat banyak pencerahan daripada apa yang Datuk Ahsanuddin sebut. Tetapi kadang-kadang timbul juga persoalan yang selalu dimainkan di luar sana lah. Mungkin juga kita bercakap masih lagi menyentuh tentang ahli-ahli politik sendirilah. Apakah ahli-ahli politik memainkan perkara-perkara seperti ini yang ke arah takfiri, terutamanya Khawarij, kerana mereka ingin bermain dengan emosi penyokong-penyokong mereka yang mereka anggap sekiranya perkara-perkara yang bersifat seperti apa yang Datuk sebut tadi, membantai kerajaan, membantai seseorang menteri dan sebagainya, adalah sesuatu yang diinginkan oleh penyokong-penyokong mereka. Sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya dan juga para penonton yang sangat kita kasihi. Bila kita sebut pasal elemen-elemen Khawarij itu, na'udzubillah, kami tidak akan mengatakan ada parti politik yang dah jadi Khawarij. Bukan kita nak menyentuh, tidak. Tetapi elemen-elemen itu boleh membawa ke arah itu. Sebab tu bila kata dia Khawarij ini, satu wajah baru yang barangkali boleh terjerumus ke situ. Itu yang lebih utama yang kita nak ceritakan. Sebab apa? Bila kita sebut pasal elemen, kalaulah saya bacakan satu hadis kan, bila Nabi mengatakan waman ata'ani faqad ata'a Allah, siapa yang taat kepada aku, dia taat kepada Allah. Waman ata'al amira faqad ata'ani, siapa yang taat kepada pemimpin, dia sedang taat kepada aku. Dengan erti kata lain, taat kepada aku, taat kepada Allah. Berarti taat kepada pemimpin adalah taat kepada Rasul, dan juga patuh yang sama taat kepada Allah SWT. Wa man ya'si amir faqad asani, barang siapa yang ingkar melakukan maksiat kepada Nabi, dia adalah seorang melakukan maksiat pada Allah. Dan barang siapa yang bagi melakukan maksiat kepada pemimpin, dia sedang melakukan maksiat kepada Nabi dan sebenarnya sedang melakukan maksiat pada Allah. So benda itu simple. Apabila dalam negara terbentuk sebuah kerajaan yang diiktiraf, walaupun menang tak banyak dan sebagainya, tetapi sistem dalam parlimen itu, dan atas pada hemat dulu yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Terpanang telah memutuskan, maka telah establish dia menjadi pemerintah. Dan ketika dia jadi pemerintah, kita kena berlatih untuk taat kepada mereka. Taat kepada mereka bukan kita sokong parti dia. Ini yang perlu diajar kepada ahli-ahli parlimen kita, minta maaf cakap, yang perlu diajarkan kepada penyokong mana-mana parti sekalipun. Ketaatan kita pada pemimpin yang ada pada hari ini, pemimpin negara, bukan bererti kita sedang memberikan sokongan padu pada dia. Tapi kita hanya memberikan ketaatan. Kita tak suka parti itu, contohnya. Tak suka, tak apa. Kekallah anda tak suka. Kekallah anda tak akan undi dia dalam pilihan raya akan datang. Tak ada masalah, negara bebas. Tetapi ketaatan itu tetap ditagih. Supaya ketaatan itu sebenarnya ketaatan dalam kita kerangka untuk menegakkan syariat Allah SWT sendiri. Sebab kerajaan kita ada Menteri Agama kita, ada dasar-dasar yang menguntungkan Islam dalam perlembagaan itu sendiri, ada elemen-elemen yang mempertahankan Islam, mempertahankan raja-raja Melayu yang agama persekutuan dan sebagainya. So benda itu terbuka kebaikan, dan kalau ada benda-benda yang tak senonoh, kita tegur, kita bantah,
seperti konsert yang tidak disenangi sebagai contohnya, yang Sahibul Samah Mufti memberikan teguran direct dan Yang Amat Berhormat Menteri mendirikan jawapan alasan-alasan dan sebagainya, berarti berlaku kebebasan dan kita memberi amaran janganlah buat lagi benda-benda yang tak senonoh, bercium mata pentah dan sebagainya. Ini adalah merupakan suatu amar makruf dan mungkar yang terdedah dan boleh dilakukan. Jadi berarti kepada para pemimpin, tak kira mana-mana parti pun, berlatih untuk mengajar pengikut supaya tidak jadi ta'assub, supaya berfikiran terbuka. Saya mengajak anda, sokong saya, tapi janganlah anda mengkafirkan orang lain. Ini sangat penting. Jangan pula kita memberikan lemon, ya Allah, ya Tuhan, kau hukumlah orang musuh-musuh Allah yang ada, yang kami akan berdapat. Ini memberikan satu gambaran, kita tak kata dia kafir, tapi kita telah menunjukkan racun kebencian kepada orang lain dan seolah orang lain daripada kita adalah musuh Allah. Itu tak cantik. Kalau kita mengatakan berikanlah kami peluang untuk memimpin negara ini, berilah peluang untuk kami jadi menteri, tak salah doa begitu. Betul. Tapi bukan untuk mencerca dan mencela orang lain. Mencerca, mencela dan menghina. Betul. Tapi kadang-kadang pada pandangan Datuk sendiri ialah apa antara faktor-faktor sebenarnya Datuk yang menyebabkan sifat khawarij dan juga taklifi ini tumbuh dalam diri seseorang insan itu. Di mana silapnya? Kalau kita tengok hadis yang berlaku pada zaman Nabi kan, berani menegur Nabi, mengatakan Nabi tidak adil, ia bertolak dari rasa tidak puas hati. Sebab dia merasakan bahawa pembahagian kambing itu barangkali dia kena dapat lebih, whatever it is. Sepatutnya dia terus terang pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa yang tu dapat lebih, aku dapat sikit? Bukan mengatakan, ya Rasulullah, engkau tak adil. Bermula daripada mengatakan begitu dan akan lahir penyakit-penyakit yang lain. Ya, kita kena berhak untuk memberi pandangan. Malah saya rasa kalau mereka bertanya pada Nabi, sahabat-sahabat lain dalam perang pun tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa buat kita berkemah kat sini, kenapa tak depan lagi? Sebab perigi itu nanti musuh akan kuasai, baik kita ke depan lagi. Memberi pandangan berbeza pada Nabi. Bukan salah untuk memberikan pandangan berbeza, tetapi mula mengatakan Nabi tidak adil, telah mula menghukum Nabi. Dan bila kita mula berani menghukum orang lain, kita akan menghukum dalam bahasa yang lebih kesat lagi dan tidak kira siapa, kita akan hukum. Dan sebab itu kita diberi amaran. Kadang-kadang kita geram ke orang, Nabi pernah mengatakan, man qala li akhihi ya adu Allah. Siapa yang menegur, memanggil kawannya dengan mengatakan wahai musuh Allah, ataupun mengatakan ya kafir, wahai kafir, Nabi kata, Nabi sangat takut tuduhan dan gelaran itu akan kembali pada dia. Walaupun tidak jadi kafir, perbahasan ulama, kita kata orang kafir, sebenarnya zahir hadis itu mengatakan akan kembali kepada kita, tapi beberapa ulama mengatakan itu sebagai satu amaran keras supaya tidak begitu. Jadi berarti berbeza pandangan, memberikan teguran itu jangan sampai dia merosakkan hati kita seperti yang kita sebut tadi, dan kita nak ajar pengikut-pengikut kita bahawa saya berbeza dengan dia. Bukan dia kafir, bukan dia musuh Allah. Cuma saya tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh parti fulan saya tak setuju. Kena terangkan kepada ahli-ahli. Dan ahli-ahli saya percaya makin matang. Rakyat Malaysia bila dia tengok sana sini, dia boleh tengok yang dikatakan harga minyak pada zaman dulu berapa zaman sekarang. Semua orang boleh berfikir nak dapat beras dan sebagainya. Tapi kalau harga beras itu betul-betul naik dan kita rasa tak setuju, luahkan, tak ada masalah. Tapi yang salahnya bila kita mula menfitnah, mula bercakap bohong untuk meyakinkan pengikut supaya pengikut sentiasa trust, thiqah kepada kita, dan tidak thiqah, tidak trust, tidak percaya pada orang lain. Itu yang kita tanam itu, maka jadi rosak. Walaupun ikhlas, walaupun baik, walaupun berilmu, tetapi segala-galanya akan rosak kalau kita fikir supaya orang menyokong kita, bukan menyokong risalah yang kita bawa. Baik, tadi pun ialah kita sentuh tu ya, Datuk sendiri pun melontarkan pandangan begitu menarik sekali tentang penyokong-penyokong. Tetapi tentang pemimpin-pemimpin juga sebenarnya mempunyai tugas dan tanggungjawab yang cukup berat sebenarnya. Kerana kalaupun seorang pemimpin itu tak kiralah apa jawatannya pun, sekalipun kalaupun kebetulan pemimpin ini menjadi Perdana Menteri kita sekarang ini pun, dia juga harus mempunyai pemikiran yang terbuka. Dia juga harus menerima pandangan-pandangan yang dilontarkan, terutamanya dari parti-parti pembangkang
Kangkang sebagai satu contoh. Jadi apakah ini Datuk lihat senario yang sudah pun wujud sekarang ini di negara kita ini, dan inilah yang harus dikekalkan, tetapi semua pihak haruslah bersedia untuk menerima dan memberi apa saja pandangan, lontaran pendapat dan sebagainya. Syarkawi, saya melihat bahawa sebenarnya sangat beruntung menjadi rakyat Malaysia. Kita bukan sistem raja monarki mutlak. Ya. Kita adalah sistem raja berperlembagaan, kita adalah sistem demokrasi berparlimen, rakyat bebas memberikan pandangan, raja-raja membantu menyelia dan juga mengatur dan memberikan penyelesaian solusi ketika mereka tidak boleh menyelesaikan masalah. Kita ada sistem kuasa raja kita ada sistem kuasa persekutuan dan state, negeri. Kita ada legislatif kita ada eksekutif kita ada judiciary kita. Kemudian dalam parlimen itu kalau kita tengok senarai dalam jadual 9, 74, 77, di situ ada 3 senarai yang jelas. Senarai 1 untuk federal punya kuasa, senarai 2 untuk state, negeri punya kuasa, senarai 3 untuk kuasa yang boleh dilakukan bersama. Ini semua teratur dan tersusun. Dan tinggalnya bila rumah tu dah ada, mereka yang terpilih menjadi ahli parlimen masuk dalam parlimen dalam keadaan dah teratur. Mereka buat dasar, mereka buat RUU yang akhirnya menjadi akta. Kemudian akta itu diserahkan pada hakim yang mengendalikan benda itu. Kalau mereka tak setuju, mereka tak boleh cakap kat hakim, salah tu, kami mesti bahas dulu lain, kami nak macam ni, tapi kenapa hakim dia tak boleh macam tu. Kalau nak pindah balik, betulkan balik RUU itu menjadi akta. Jadi ia cukup tersusun. Peranan raja duli-duli yang maha mulia, raja-raja pemerintah, semua cukup jelas. Kita sangat beruntung untuk itu. Jadi para pemimpin yang terpilih dalam parlimen, pemimpin di peringkat negeri, pemimpin yang bukan adun, bukan ahli parlimen, kalau setengah istilah gunakan kawasan, setengah istilah guna bahagian, setengah istilah guna cabang, maknanya di peringkat-peringkat itu, pemimpin-pemimpin ini kena besar dalam melihat peluang yang ada dalam negara ini. Tersusunnya sistem itu. Yang penting semua masuk sistem. Dan apabila kalau kita lihat tadi disebutkan, kita tidak mestinya menyokong parti yang sedang memerintah ataupun gabungan yang memerintah, tetapi dasar yang mereka bawa adalah dasar yang menguntungkan. Contohnya Malaysia Madani itu sendiri, dia elemen itu dia ambil daripada semangat Madinah Munawarah, dan elemen itu sangat Islamik. Kita tak setuju dengan Perdana Menteri, itu hak rakyat Malaysia. Tetapi dasar yang dia bawa itu, pemimpin-pemimpin parti politik kena gunakan, utama pemimpin-pemimpin Melayu Islam. Sebab ini adalah dasar untuk menjelmakan balik semangat yang ada dekat Madinah Munawarah. Besok kalau anda memerintah pula, katakan, kekalkan dasar yang menguntungkan seperti yang dasar-dasar yang pernah dibuat dulu. Islam Hadari, Wasatiyah yang dibawa oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Benda-benda itu semua menguntungkan negara. Walaupun beliau telah tidak memerintah, tidak mentadbir negara, semangat itu dikekalkan. Ia menguntungkan semua, menguntungkan umat Islam, menguntungkan negara. So, para pemimpin daripada mana-mana parti politik, dalam parlimen, dalam DUN, ataupun bahagian kawasan tadi, peringkat bawah akar umbi tadi, kena mempunyai satu keterbukaan. Sebab kita dalam usaha untuk menyatukan ummah ini. Umat Islam kita nak berada dalam satu saf. Dan kita tidak menafikan, kalau dalam perjanjian Madaniyah, Piagam Madinah tu Syarkawi kan, kalau sesama Islam, orang Ansar, orang Muhajirin, orang Aus dan sebagainya itu disebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Mereka. Tapi waktu yang sama, Nabi memimpin Madinah itu dalam keadaan melihat orang-orang Yahudi yang telah mengikat perjanjian itu dipanggil sebagai ummatun wahidah. Nabi mengiktiraf mereka adalah umat yang satu. Nabi dan mereka adalah umat yang satu. Tapi sama Islam, kita ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Dengan non-Muslim, dengan rakan-rakan Sabah Sarawak yang non-Muslim itu, mereka adalah ummatun wahidatun, umat yang satu. Dan inilah elemen ini yang kita nak bawa. Bukan bila kita cakap Malaysia Madani, ini nak kempen Datuk Seri Anwar Ibrahim Datuk Seri Zahid. Tidak. Kita nak bawa risalah ini supaya semua rakyat faham bahawa perbezaan parti politik, perbezaan jiran antara kampung dalam PIBG, kalau saya turun ke level mereka, guru-guru yang berbeza pandangan, pensyarah beza pandangan, kita semua berhak untuk berbeza pandangan. Saya menjelas sedikit di sini, Datuk. Bila kerajaan memperkenalkan falsafah ataupun konsep Malaysia Madani itu sendiri, istilah Madani itu sendiri barangkali ramai yang tak faham sebenarnya.
Jadi mungkin apakah masanya sudah sampai di mana dari masa ke semasa kita harus sebenarnya memuawarkan apa yang kita maksudkan dengan madani itu dalam susunan dan bahasa yang mudah supaya semua rakyat jelata, tak kiralah agama, bangsa, boleh memahaminya dan sekaligus insya-Allah kita mengharapkan boleh menerima falsafah dan konsep madani itu dalam diri dan pemikiran kita, dalam hati kita. Dalam minit-minit yang terakhir ini. Baik, kalau kita lihat kebijaksanaan pemimpin bila dikeluarkan satu dasar, dasar itu boleh dikembangkan, boleh dikuncupkan, boleh dibatasi dan boleh di luar sempadan. Itu pemimpin yang bijak. So bila kita cakap Malaysia Madani, Madani itu ialah perkataan tamadun. Berarti negara yang bertamadun, yang menjaga tentang pembangunan dalam negara itu, keharmonian dalam ekonomi negara itu, keselamatan negara itu, dan itu negara yang bertamadun, menjaga budayanya dan sebagainya. Tetapi perkataan yang sama yang kita gunakan khususnya bagi umat Islam, perkataan Madani itu perkataan Madinah yang memang kata terbit tamadun tadi. Tapi bila Munawwar, kalau tanya pada saya sebagai YDP Yadim, saya mengatakan ini adalah dasar Madinah Munawwarah. Semangat yang bawa oleh Nabi, piagam Madinah yang bawa oleh Nabi, yang mempunyai elemen kemampanan. Mampan sebab kita nak ekonomi penduduk orang Ansar, orang Muhajirin yang berhijrah ke Yasrib itu mereka miskin. Maka menjadi dasar dalam piagam Madinah bantu orang miskin. Kalau ada orang miskin di kalangan orang Yahudi kena selesaikan, orang Yahudi kena selesaikan. Dalam kabilah-kabilah itu semua kena selesaikan. Kalau mereka tak mampu selesaikan, serahkan di peringkat Madinah Munawwarah. Dari segi ekonominya, dari sudut keselamatan orang Yahudi yang berpotensi untuk jadi musuh sebab mereka tak suka Nabi sebagai rasul kan. Mereka nak kalangan orang Bani Israel, tapi Nabi pandai ajak mereka duduk berunding dan mereka berpotensi jadi musuh, tapi Nabi pastikan keselamatan Madinah mesti sama-sama dipertahankan termasuk orang Yahudi. Kalau orang Rom Parsi serang, ada lanun perompak yang datang menyerang tu. Dan elemen ini sebenarnya, sebab tu saya mengatakan bagi mereka yang non-Muslim mungkin mereka merasakan ini tamadun. Ya, Malaysia perlukan sebuah negara yang bertamadun. Dan kita kena kembangkan ekonomi, kita nak jaga, kena hormat orang lain, kena berlaku ihsan. Anak-anak muda kita nak idea-idea baru lahir daripada mereka. Dan ini elemen 6 elemen yang ada dalam itu. Bagi non-Muslim dia nak manfaatkan itu dalam konteks mereka selagi mana kerangka negara ini kita tidak merasakan besar. Jadi saya mengatakan bahawa suatu yang baik itu boleh dirasakan baik untuk kaum ini, baik untuk kaum ini, baik untuk negara keseluruhannya. Betul. Sebab tu bila kita cakap pasal Malaysia Madani, bukan untuk mendukung, menyokong supaya kerajaan ini kekal, tapi dasar negara itu anti rasuah kita, penyelewengan dan sebagainya. Baik, kita hampir-hampir di penghujung, tapi masih lagi ada masa. Saya juga nak dapat pandangan Dato' Hasanuddin lah. Kita bercakap tentang pemikiran neo Khawarij dan juga takfiri. Kalau tidak dikawal macam Datuk sebut di awal-awal tadi lah, ia mungkin akan mencetuskan sesuatu yang mungkin tidak akan menggembirakan semua rakyat Malaysia. Jadi peringatan yang harus ada kepada rakyat Malaysia, tak kiralah apa bangsa, apa agama sekalipun, kita harus menentang pemikiran yang bersifat khawarij dan takfiri ini. Silakan. Pertama sekali saya nak beri kesempatan ucapkan tahniah kepada teman-teman di Majlis Agama Islam Wilayah yang telah membentangkan satu khutbah yang cukup menarik pada minggu lepas berkenaan Khawarij. Dan saya percaya mereka yang berlapang dada, yang jernih hati itu, bila dengar khutbah itu, percayalah khatib itu tidak menunjukkan kepada mana-mana parti politik. Khatib itu tidak menunjukkan kepada kelompok-kelompok, tetapi itu amaran daripada atas mimbar yang dikemukakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan supaya umat Islam sentiasa berhati-hati. Elemen itu boleh tertanam menjadi subur kepada mereka yang tak puas hati, entah macam-macam mereka tak puas hati pasal urusan tanah ke urusan apa, tak puas hati itu teruskan. Tapi saya takut, kami bimbang. Elemen ingin membantah, elemen tak suka, elemen ingin komen dan sebagainya itu akan bercantum dan boleh mengulangi sejarah Khawarij itu. Tidak salah untuk berbeza pandangan, tidak salah untuk menegur kerajaan, tidak salah untuk memberikan pandangan berbeza. Tapi kena hormat, bila kita nak beri pandangan, kena hormatlah. Dan sebab tu saya juga menjunjung kasih Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang memberikan teguran umum pada asalnya tentang beberapa isu umum. Tapi kita juga menasihatkan orang ramai supaya janganlah terbawa-bawa sehingga menyangka yang Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ingin menyerang peribadi, tokoh dan sebagainya. Tidak. Bagi saya, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang juga merupakan
pengerusi Majlis Kebangsaan Ikhwal Islam MKI yang sangat penting yang dibentuk oleh Majlis Raja-Raja Melayu yang mana Sultan Selangor telah diangkat menjadi pengerusinya. Saya minta maaf cakap, saya yakin Duli Yang Mahal Sultan Selangor mempunyai keikhlasan dalam usia baginda yang begitu, semoga Allah panjangkan usia tuanku. Kesungguhan baginda untuk menaikkan Islam, mengembalikan, memberi teguran tentang enactment yang perlu dibaiki, RUU yang perlu dibentangkan dalam tempoh setahun. Ini yang menunjukkan keikhlasan dan kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan Raja-Raja Melayu yang lain. Dan kita sangat beruntung, seperti yang saya katakan tadi, kita berada dalam negara yang Raja-Raja Melayu menjadi benteng kepentingan Islam. Tapi kita tidak mengabaikan dan menghina masyarakat lain, kaum lain, anutan agama lain. Mereka mempunyai kebebasan sebagaimana yang Allah SWT kehendak. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagi kamu anak-anak Adam, tak kira apa agama, kamu berhak untuk memiliki rumah, tempat tinggal. Kamu berhak untuk menikmati kekayaan bumi ini sehingga kamu mati ataupun sehingga hari kiamat. Negara kena pastikan seluruh rakyat Malaysia memiliki rumah kediaman dan infrastruktur ke rumah itu. Negara perlu pastikan air yang bersih, tenaga elektrik pada hari ini, kemudahan internet dan sebagainya. Anak-anak kita nak belajar, ini semua kemudahan, mustaqarrun, tempat tinggal, dan juga berhak untuk menghasilkan kekayaan. Dan memang negara kita subur, tanam kelapa sawitnya, tanam buah naga itu boleh jadi subur, cocok bila dicili hidup dan sebagainya. Berikan hak kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menikmati erti kemakmuran negara, dan insya-Allah saya percaya kita bersyukur sebenarnya dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan akan sayang pada kita. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Dato' Hasanuddin Muhammad Yunus, iaitu yang di-Ketua Yayasan Dakwah Islam Malaysia ataupun YADIM, kerana sudi bersama saya di program Ruang Bicara ini.